Tentang keanggotaan majlis, saya ingin menarik perhatian bahawa sekiranya sesuatu perisytiharan tentang kawasan keselamatan dibuat yang membabitkan negeri, bukankah Menteri Besar ataupun Ketua Menteri juga haruslah diundang dan dijemput supaya sama-sama dapat dirundingkan. Saya rasa itu haruslah diambil secara holistik dan secara bersama. Dan bukan saja untuk negeri-negeri di Semenanjung, tapi khususnya dekat negeri-negeri di Sabah dan Sarawak. Saya rasa itu adalah satu perkara yang amat sensitif. Kerana sekiranya sesuatu tempat diisytiharkan sebagai satu kawasan keselamatan tanpa sebarang input daripada pemimpin-pemimpin yang berasal daripada Sabah dan Sarawak, saya rasa itu akan dianggap sebagai satu cabaran ke atas persetujuan yang dicapai apabila mereka menyertai Malaysia. So di sini saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian. Kalau tidak, saya rasa ini akan menimbulkan pelbagai masalah, khususnya bahawa akan cuba mengongkong atau menghakis hak-hak negeri-negeri tersebut. Dan pada masa yang sama, saya juga ingin menimbulkan kerisauan sama ada bahawa unsur-unsur lain akan diambil kira apabila sesuatu keputusan dibuat. Kerana sekarang kita tahu bahawa ada kerajaan-kerajaan negeri yang tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Apakah jaminan bahawa tidak akan berlaku penyalahgunaan kuasa oleh Majlis Keselamatan Negara ini? Kerana sekiranya ia dibuat berdasarkan faktor-faktor yang tidak berasas, semata-mata untuk mencapai objektif-objektif tertentu, seperti mana yang kita lihat apabila peristiwa darurat yang dilakukan semasa di satu dua negeri, baik di Sarawak ataupun di Kelantan, tapi sekurang-kurangnya ia dibahaskan di Parlimen. Ini tidak langsung akan dibahaskan di Parlimen, tapi hanya 8 orang akan membuat keputusan muktamad. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan, kerana akhirnya Perdana Menteri yang akan menentukan segala-galanya. Di sini juga Tuan Pengerusi, saya rasa isu ini amat penting kerana kuasa yang begitu luas. Tadi Yang Berhormat Menteri, apabila beliau enggan menjawab soalan-soalan yang ditimbulkan oleh pihak pembahas, gagal untuk menunjukkan perbezaan di antara ciri-ciri darurat dan juga perisytiharan kawasan keselamatan. Melainkan beliau sebut bahawa tidak ada Parlimen. Tapi bila kita isytiharkan sesuatu kawasan keselamatan dalam kawasan itu pun tidak ada Parlimen, tidak ada wakil rakyat, baik peringkat wakil rakyat Parlimen ataupun ADUN, kerana diisytiharkan sebagai kawasan keselamatan dan diambil alih oleh pasukan keselamatan. Nah, kalau kita buat satu analogi, sekiranya kawasan keselamatan diisytiharkan di seluruh Malaysia, ia tidak lain, tidak bukan, ia tidak berlainan langsung dengan perisytiharan darurat. So di sini kita masih tidak lihat apa bezanya di antara kawasan keselamatan dan juga darurat. Dan Yang Berhormat Menteri telah gagal untuk menjelaskannya. Dan di sini kita lihat tentang pasal 22, di mana saya rasa perisytiharan darurat pun tidak mengenakan peraturan-peraturan sedemikian. Baik di semasa perisytiharan darurat di Kelantan ataupun di Sarawak apabila ia diisytiharkan pada tahun 60-an dan 70-an, di mana penduduk boleh ditempatkan semula, dipindah dan ditempatkan semula. Nah, ini dipulihkan kuasa-kuasa yang begitu luas seperti ini. Apakah safeguards, apakah peruntukan-peruntukan yang membolehkan penduduk-penduduk itu membuat rayuan ataupun
mengelakkan diri daripada dikenakan arahan ditempatkan semula ini. Saya rasa itu satu perkara penting kerana mereka dipindahkan begitu sahaja. Saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian serius kerana ia mempunyai impak yang luas, khususnya kuasa-kuasa negeri. Saya harap Yang Berhormat Menteri, saya tanya dengan secara ikhlas. Saya harap beliau boleh maklumkan balik dengan secara ikhlas. Saya hendak sebut di sini, saya sudah kenal Yang Berhormat begitu lama, dan dari segi pandangan beliau tentang kuasa-kuasa raja, beliau pun ada kongsi banyak pandangan. Saya tak mahu timbulkan perkara-perkara lama yang itu sudah lepas. Tapi di sini saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa janganlah yang berhormat sebut ketidakpuasan hati tentang kuasa-kuasa tertentu, kita pula berikan kepada Perdana Menteri yang tidak perlu dirujuk kepada sesiapa. Saya rasa itu bukan yang kita nak dirikan di Malaysia. Kita nak negara yang lebih demokratik, bukan sebaliknya. Sekian, terima kasih Tuan Pusi. Yang Amat Kuala Krai. Terima kasih Dr. Sri Merusi. Saya hanya ada 2-3 perkara yang nak disebut, iaitu perkara 4 dan perkara 18. Tapi saya mula dengan perkara 18. Ini mengenai peranan majlis ini. Disebut di sini jika majlis menasihati Perdana Menteri. Saya tidak faham bagaimana majlis menasihati Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pengerusi majlis. Ya, jadi adakah Perdana Menteri dengan majlis ni dua entiti yang berbeza? Ya, Perdana Menteri duduk satu sudut, majlis tanpa Perdana Menteri, atau majlis yang ada Perdana Menteri menasihat Perdana Menteri tersebut. Ya, macam IMDb. Jadi sebab itu saya rasa ini adalah suatu yang agak tidak sesuai, tidak betul dalam penyusunan peranannya. Sebab itu saya balik kepada fungsi perkara 4C untuk memberi nasihat. Artinya majlis yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri tadi memberi nasihat mengenai pengisytiharan kawasan keselamatan. Ya, soalan saya, majlis ini nak beri nasihat kepada siapa? Kepada Kabinet, kepada Yang di-Pertuan Agong, ataupun kepada Parlimen? Sebab dia yang buat keputusan. Jadi dia nak nasihat siapa? Adakah majlis ini akan menasihatkan kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri? Ya. Jadi itu persoalan di bawah 2 perkara yang saya nak bangkitkan. Terima kasih. Muhammad Batu. Terima kasih. Sebelum saya dapat pengerusi, kita dari 1 hingga 44 semua. Ya. Okey. Terima kasih. Tapi janganlah sentuh semua sekali yang Amat. Bukan sebab saya tak dapat bahas dalam dasar, tetapi saya sentuh beberapa perkara yang penting. Pertama ialah pada perkara 4, majlis, fungsi majlis. Tadi Menteri kata semua negara ada fungsi ada di maktub dalam undang-undang Majlis Keselamatan Negara. Memang betul, United Kingdom, USA, Thailand, dan baru-baru saja Indonesia juga ingin mengubah undang-undang supaya Majlis Keselamatan Negara dimasukkan. Cuma dalam United Kingdom dengan United States of America Syarikat, mereka agak spesifik peranannya adalah advisory, tidak menyentuhi pelaksanaan security measure. Dan di Amerika pula, military advisor pun dia harus seorang yang telah keluar daripada servis baru mereka boleh mengambil tugas sebagai Majlis Keselamatan Negara. Dalam Indonesia pula menyatakan spesifik confined to strategy dan policy, dan yang mirip kepada kita lebih kurang macam negara Thailand atau Burma. Ini yang mengkhawatirkan kita kerana
yang saya seterusnya saya sentuh, kerana yang kita lihat dalam perkara 5, kuasa majlis. B, untuk mengeluarkan arahan kepada mana-mana entiti kerajaan dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan negara. Ini yang saya maksudkan, dia berlanggar dengan perlembagaan negara. Kerana kalau kita balik kepada definisi entiti kerajaan, termasuk A, mana-mana kementerian, jabatan dan lain-lain lagi, B, mana-mana pihak berkuasa tempatan, C, pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan pula kita merge semua sampai A sampai D. Kalau kita faham sebuah negara yang berdemokrasi, sebuah civilian government dengan izin, masing-masing entitinya di bawah command structure yang berbeza. Tentera di bawah Supreme Commander in Chief kita adalah agung. Bila tentera angkat senjata, musuhnya hanya orang asing. Kita tak boleh kelirukan peranan tentera dengan tugasan civil yang seperti yang kita dalam senarai bahagian saya nak cepat sikit ke bahagian mana, bahagian 4 rasa saya bahagian 5. Ini kalau kita baca, ini adalah kebanyakan adalah kerja-kerja polis. Kalau polis, dia ditakluk dengan Menteri Dalam Negeri, lepas tu IGP, kemudian ada undang-undang tertentu dalam tangkapan. Tapi di dalam bahagian 5, kita telah masukkan semua prosedur-prosedur yang sepatutnya berlaku di bawah satu koman polis. Yang ini yang menjadikan masalah. Setiap unit entiti keselamatan ni ada fungsi yang sangat spesifik. Bila kita sebut dalam section setiausaha majlis pula 13, kalau kita lihat dalam fasa ini tidak sebut setiausaha ini civil servant ke, politician atau siapa-siapa, dan kita bagi kuasa dia, kewajipan kuasa pengarah dan kewajipan kuasa setiausaha, mereka beri arahan kepada entiti kerajaan untuk menjalankan tugas. Sekarang you letakkan seorang yang dilantik oleh majlis, ikut arahan majlis, it subvert every procedure, sama ada agung, IGP, Home Minister dan lain-lain lagi dengan izin. Ini yang saya sebut, selain daripada secara konseptualnya melanggar perlembagaan, tetapi undang-undang ini mengkacau bilaukan struktur sebuah kerajaan yang sedia ada. Saya nak masuk ke bahagian 5 dengan secara umumnya, iaitu bila kita memberi immunity daripada persecution. Saya faham kenapa kita ada klausa-klausa yang memberi immunity, kekebalan kepada inquiry, kekebalan kepada pasukan keselamatan kita. Tapi kita harus faham, di sini saya hanya ambil 2 contoh, tentera dengan polis. Tentera memang wajib dapat immunity kalau dia bunuh seseorang, kerana tentera itu perang dengan ancaman asing. Dia bukan warga negara kita yang mempunyai hak yang dimaktub dan dipelihara di bawah perlembagaan. So kalau military shoot somebody, dia tidak bersalah sebab dia dibela oleh kedaulatan negara kita. We have to defend our military to kill. Tetapi polis tidak mempunyai hak begitu. Polis tidak boleh tembak selain daripada keadaan self-defense, membela diri. Tetapi kalau kita kaburkan kedua-dua atas satu nama pasukan keselamatan dan tugasan dan kuasanya sama, kita menghadapi satu masalah yang besar. Bila tentera pula pergi searching house, tangkap orang, mereka pula ini dia tidak dibela mengikut prosedur yang dia tentera dilatih. Tentera tidak dilatih bagaimana tangkap orang. Polis pula kalau berperang
berdepan dengan ancaman senjata. Oleh itu, command system yang kita ada, kita limitkan tentera kita supaya tidak come in contact with orang awam. Kita limitkan polis kita tidak come in contact orang dengan ancaman asing. Itu yang menjadikan command system kita tertertib. Bila kita ada undang-undang ini, dengan setiausaha majlis bagi arahan, dan dia tidak train dalam perkara ini, mungkin train pun dia takkan train dari segi semua aspek. Ini akan menjadikan banyak masalah dari segi hak asasi manusia dari perkara ini. Kita juga jelas, kita tadi sebut tentang intelijen, bentuk intelijen, tapi kita harus juga sekali lagi saya bezakan tentera dengan polis. Tentera berhak untuk gather intelijen, maklumat, tetapi tentera tidak berhak untuk tangkap dan interrogate. Ya, The interrogatory power is not in the hand of the military. But with this, you allow. Police is allowed to interrogate and collect information. Dia sebab dia digovern, takluk di bawah satu perintah yang mengikut Evidence Act, CPC dan lain-lain lagi. Sekarang kita telah sekali lagi kabulkan. Akhir sekali saya ingin sentuh perkara yang lebih berkaitan dengan operasi sekarang. Saya lihat bahagian 7 keselamatan, Majlis Keselamatan Negara yang sedia ada, fasa 30, perkara 43 dan 44. Kita seharusnya tidak buta dalam sejarah. Majlis Keselamatan Negara yang sebelum ini kita ada Mageran yang mempunyai kuasa yang mirip tetap dengan undang-undang yang kita ada ini. Tapi kemudian Mageran telah diganti dengan Majlis Keselamatan Negara. Kita baca Majlis Keselamatan Negara yang sedia ada. Saya, sebab maklumat saya dalam bahasa Inggeris, izinkan saya, responsible as a secretariat for national safety, public safety, crisis and disaster management, advising on safety policy, uniform policy regarding public safety. Yang dibawa termasuk SMART, Special Malaysian Disaster Assistance Rescue Team, yang ada Federal Special Officer Team, PPKPSL, yang relevan dengan Sabah Sarawak. Dia emphasize satu perkara, public safety, disaster dan krisis. Dalam akta ini tidak ada lagi. Ya, boleh habiskan yang So saya maksudnya, siapa akan uruskan isu-isu disaster? Saya itulah sebab Menteri Disaster ini dengan bentangkan undang-undang itu, Menteri telah menghapuskan, telah menghapuskan dia fungsi dia sendiri. Itulah sebab bagi saya ini adalah satu undang-undang yang disaster. Saya nak akhirkan ini. Tak ada, Muhammad Batu sebentar yang Muhammad. Menteri Disaster tu tak elok ya Muhammad. Okay. Menteri yang menjaga bencana lebih bagus. Bencana. Bila perkara ini dibentangkan, negara kita menghadapi bencana atau malapetaka demokrasi dan pengurusan dan pentadbiran negara. Saya ingin tahu ke mana pergi SMART kita dan juga PPKP Sabah, kerana tugas SMART ialah rescue and rescue, selamatkan dan cari dan selamatkan. Itu sangat penting dalam perkara yang kita tidak perlu isytiharkan special ini. Dan juga for the PPKPS itu adalah untuk menghandle isu-isu pendatang tanpa izin. Dan adakah kita serah kepada yang majlis ini untuk uruskan pendatang tanpa izin? Ini juga akan menghadap banyak lagi disaster dalam hak asasi manusia dan banyak perkara. So saya nak tahu, kalau kita sebut macam ni 43 dan 44,
ini memang akan membawa malapetaka kepada fungsi yang sedia ada dalam Majlis Keselamatan Negara. Sekian, terima kasih. Yang Amat Bros. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Negeri Petua. Berkenaan dengan rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara 2015, ingin saya menyatakan bahawa kalau kita nak sayangkan angkatan tentera kita, kita mesti mengubah undang-undang yang sah supaya mereka terlindung. Kita semua sayangkan angkatan tentera kita kerana menjaga keselamatan negara dan kita boleh hidup aman damai. Tapi pada pandangan saya, akta ini tidak sah dari segi undang-undang kerana ia tidak mengikut peruntukan perlembagaan. Seperti yang telah saya katakan tadi, dalam rang undang-undang ini ada peruntukan-peruntukan yang bercanggah dengan perkara 5 dan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Dan untuk memastikan peruntukan-peruntukan yang melanggar perkara 5 iaitu kebebasan diri dan perkara 13 tentang hak hartanah seorang rakyat, mukadimah ni mestilah mengikut perkara 149 yang telah saya bacakan tadi, yang jelas bahawa untuk undang-undang ini sah, kita mesti mukadimahnya mesti mengikut perkara 149. Yang kedua, Datuk Seri Pengerusi, kita amat khawatir kerana kalau undang-undang ini sah, boleh ini merupakan satu tamparan hebat kepada sistem demokrasi dan boleh membencanakan, membawa bencana kepada menghancurkan sistem yang ada sekarang. Kalau undang-undang ini diluluskan seperti yang dibentangkan, kita boleh wujudkan satu kerajaan tentera paralel dengan izin dengan kerajaan yang sedia ada. Kerana di bawah undang-undang ini, Majlis Kerajaan Negara begitu berkuasa sekali, dan mereka Majlis Keselamatan Negara sekarang di bawah rang undang-undang ini berlainan daripada MKN yang sekarang yang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kita dapati dengan adanya kelulusan rang undang-undang ini, MKN ini merupakan satu badan yang independen dengan izin, bukan di bawah mana-mana kawalan kerajaan, dan kuasanya adalah lebih daripada kabinet, dan juga kuasanya boleh melepasi kerajaan negeri. Kerana kalau diisytiharkan mana-mana negeri atau tempat sebagai security area, semua kuasa entiti-entiti kerajaan, termasuk kerajaan tempatan, agensi-agensi kerajaan negeri, angkatan tentera dan agensi-agensi kerajaan persekutuan tertakluk kepada kuasa yang diberikan kepada majlis ini. Jadi ini amat berbahaya, dan ingin saya katakan di bawah majlis ini, Seksyen 6 sungguh pun dinyatakan ada 8 orang dalam jawatan majlis ini. Sebenarnya ia boleh dikurangkan kepada 5 orang sahaja, kerana Perdana Menteri dinyatakan di bawah Seksyen 6, ahli-ahli dalam majlis ini ialah Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Chief Secretary ataupun Ketua Setiausaha, Chief of Armed Forces, Ketua Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara. Kerana kalau seseorang Perdana Menteri ini hendak menyalahgunakan kuasa dia boleh memberikan tanggungjawab tugas sebagai Menteri Dalam Negeri di bawah Perdana Menteri sendiri, ataupun Menteri Pertahanan dia
boleh di bawah kawalan sendiri dan juga Menteri Komunikasi. So dengan izin, the Prime Minister can have defense, Interior Ministry and also Communication Ministry under himself. Jadi orang di bawah Section 6 ini boleh dikurangkan kepada 5 orang saja, iaitu Perdana Menteri sendiri, Timbalan Perdana Menteri, dan 3 lagi penjawat awam, iaitu Chief Secretary, Chief of Armed Forces and IGP. Ini sangat berbahaya kerana Perdana Menteri sendiri seorang saja pun boleh membuat undang-undang, peraturan di bawah Section 42(1). Jadi saya harap kita boleh menolak undang-undang yang dibentangkan. Kita memang kalau nak buat undang-undang, marilah kita buat yang baik, yang sah dan melindungi angkatan tentera, tetapi juga melindungi negara kita daripada salah guna kuasa di mana sebuah kerajaan tentera boleh diwujudkan. Kerana di bawah majlis MKN ini, mereka boleh mewujudkan jawatan kuasa di negeri-negeri dan kawasan-kawasan. Jadi kita akan wujudkan satu kerajaan tentera yang lebih berkuasa daripada kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Datuk Sri Tuan Pengerusi, kita pun tahu bahawa di bawah Section 18, Perdana Menteri boleh mengisytiharkan mana-mana tempat sebagai tempat security area. Pengerusi atau Perdana Menteri boleh mengisytiharkan parlimen diambil alih dan tentera masuk untuk mengambil alih. Ini boleh berlaku kerana di bawah section ini Perdana Menteri boleh isytiharkan apabila tentera mengambil alih hanya satu saja dengan izin we call safeguard, iaitu kedua-dua House of Parliament, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Senat bersidang untuk to set aside the order. Tapi kita tahu di bawah Perintah Tetap 11 dan kurungan kecil 3, di bawah Perintah Tetap, Parlimen akan bersidang hanya kalau Perdana Menteri menasihati yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen bersidang. Tapi kalau Perdana Menteri itu hendak menyalahguna kuasa dia tidak akan memanggil Parlimen. Jadi safeguard yang ada ni pada hakikatnya it is on paper, but in practice if the Prime Minister do not call the Parliament to sit, then the power will remain forever. Inilah keadaan yang sangat menakutkan. Datuk Sri Pengerusi, kita pun nampak dalam peruntukan ini ada sedikit kepincangan bagaimana Director of Operation dan Director General of Security, National Security, memang mereka boleh kata they are working separately. Kita nak tahu di bawah Section 20, Director of Operation adalah bertanggungjawab kepada Majlis Keselamatan Negara, dan Director General of National Security mereka ada we call the another set di mana administration di bawah Director General of National Security, Deputy Director semua boleh dilantik. Tapi kita nak tahu semasa Director of Operation menjalankan tugas, adakah majlis akan bersidang? Kalau majlis tak bersidang, maksudnya Director of Operation has all the power during the operation, because Director General of National Security, Director of Operation tidak bertanggungjawab kepada Director General of National Security. Yang akhir sekali, Datuk Sri Pengerusi, ialah di bawah undang-undang ini banyak peruntukan yang ada di sini
juga telah diperuntukkan di bawah undang-undang biasa seperti kanun acara jenayah, iaitu Seksyen 22 ke 30 di mana berkenaan dengan izin power to arrest, power to search and seize, power to enter premises, to take over premises. Kita mau tahu mana satu undang-undang akan terpakai. Kalau seperti yang menteri jelaskan, ini undang-undang biasa di bawah perkara 76, sudah ada percanggahan. Pada hemat saya, kalau kerajaan hendakkan satu undang-undang Majlis Keselamatan Negara dalam keadaan kita kata security area, mesti niatnya ialah untuk memberi kuasa yang lebih. Tapi di bawah undang-undang ini tidak dinyatakan berapa lama seseorang itu boleh ditahan, berapa lama adakah hak kepada peguam mesti dibawa kepada magistrate, itu terpakai seperti yang telah diperuntukkan di bawah perkara 5. Jadi kekeliruan ini dan mesti dibereskan ataupun diselesaikan, kerana kalau ada penjagaan undang-undang kita tidak tahu kedudukan sebenarnya. Ini menimbulkan kekeliruan dan juga pelaksanaan. Oleh demikian, saya sekali lagi mohon kepada pihak kerajaan supaya mengkaji semula rang undang-undang ini supaya rang undang-undang atau undang-undang yang baik yang memang melindungi angkatan tentera dan juga ketenteraman awam dapat diluluskan dan tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dan juga undang-undang lain yang sedia ada. Terima kasih Datuk Sri Musi Kuala Kangsar. Ya, Kuala Kangsar, ya. Terima kasih Datuk Seri Pengurusi. Bahagian 4 Fasal 18 yang menyatakan bahawa mengisytiharkan secara bertulis